Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقنا توفيق الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. InsyaAllah kita sambung semula pengajian kitab Bulughul Maram yang dikarang dan disusung oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa jazahullahu anna khaira, iaitu kitab yang membincangkan tentang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersangkut paut dan yang berkait dengan hukum hakam. Kita masih lagi dalam perbincangan berkenaan dengan luqatah. Luqatah ini adalah barang yang tercicir. Jadi apabila kita jumpa barang yang tercicir, apakah yang perlu kita kena buat? Dan ini kita telah hukum ni kita telah bincang pada minggu lepas. Jadi pada malam ni kita nak sambung balik, ada sikit lagi katanya luqatatuz zimmi wal muahad. Maksudnya barang yang tercicir yang dimiliki oleh kafir zimmi dan yang dimiliki oleh kafir muahad. Jadi nak bincang barang hak yang tercicir yang dimiliki oleh kafir zimmi dan kafir muahad. Okey, sebelum daripada kita baca hadis, kita nak hurah dulu apa yang dimaksud dengan kafir zimmi, apa yang dimaksud dengan kafir muahad. Secara asasnya, orang kafir adalah orang yang bukan orang Islam, bukan orang beriman, bukan orang Islam, dia adalah orang kafir. Tak kiralah dia penyembah benda sekalipun, asal kata dia bukan orang Islam, maka dia adalah orang kafir. Orang kafir daripada segi hukum dibahagikan kepada 4. Yang pertamanya nama dia kafir harbi. Kafir harbi ni adalah kafir yang sedang berlaku peperangan di antara orang Islam dengan dia. Kafir harbi kafir yang sedang berperang dengan orang Islam. Jadi orang kafir harbi dia bunuh orang Islam, dia ambil harta orang Islam. Jadi ketika dia bunuh orang Islam, dia ambil harta orang Islam, maka hukum menghalalkan orang Islam membunuh mereka dan mengambil harta mereka, sebagaimana dia buat kepada kita begitu. Baik, itu nama dia kafir harbi. Yang keduanya nama dia adalah kafir muahad. Kafir muahad adalah asal kafir harbi. Tiba-tiba negara kafir harbi itu telah berjanji dengan negara Islam untuk tidak berperang ataupun berlaku genjatan senjata dalam tempoh tertentu. Mungkin setahun, mungkin 2 tahun, mungkin 3 tahun. Sebagaimana pada asalnya kufar Quraisy di zaman Rasulullah adalah kafir harbi kerana mereka sering berperang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada tahun perjanjian Hudaibiyah, antara perjanjian yang berlaku di antara Rasulullah dengan kufar Quraisy adalah tidak berlaku peperangan di antara Rasulullah dengan kufar Quraisy selama 10 tahun. Maka bertukar kufar Quraisy daripada kafir harbi kepada kafir muahad nama dia. Kafir muahad kita tidak boleh buat zalim kepada dia, tidak boleh buat kelanyak kepada dia, tidak boleh buat anaya kepada dia, tak boleh. Sebagaimana kita tidak boleh buat kelanyak kepada orang Islam, begitu juga kepada kafir muahad. Haram kita menzalimi kafir muahad. Sama ada menzalimi daripada sudut menyakiti tubuh badan dia ataupun daripada sudut mengambil harta dia, hukum dia adalah tidak dibolehkan. Kedua, yang ketiganya
Nama dia adalah kafir musta'min ataupun musta'man. Dia boleh baca dua. Musta'min ataupun musta'man. Kafir musta'min ataupun kafir musta'man adalah, kalau kita baca musta'min adalah kafir yang menuntut keamanan daripada orang Islam. Dan orang Islam beri keamanan kepada dia. Kalau musta'man adalah kafir yang telah menjadi orang yang diberi keamanan. Baik. Jadi macam mana kafir musta'man, kafir musta'min? Okey, gini, dia asal kafir harbi. Cuma dia masuk ke dalam negara Islam untuk tujuan berniaga, tujuan melancong. Baik. Tapi dia nak masuk saat itu, dia minta keamanan. Dia minta keamanan. Maksudnya dia minta keamanan, dia minta keselamatan. Maka apabila ada orang Islam memberi keamanan kepada dia, jadi orang ni saya bagi keamanan. Kata ada seorang orang Islam atau nak kira dua orang ke, dia beri keamanan ni, dia bukan disyaratkan kepada pihak pemerintah. Apabila ada orang Islam memberi keamanan kepada dia, maka menjadi kewajipan kepada orang Islam yang lain tidak berlaku, tidak menzalimi dia. Tidak boleh buat kelanyak dah kepada dia. Jadi kalau kita kat zaman kita, sebagai contoh, kalau zaman kita orang yang pada asalnya mereka kafir harbi sedang berperang dengan orang Islam, tiba-tiba dia minta visa daripada kerajaan mana-mana, tak kira kerajaan Islam mana-mana pun, untuk datang melancong ke negara Islam. Kita pun bagi visa. Maka kita telah beri keamanan kepada dia. Maka tidak boleh menzalimi dia. Walaupun di negara dia, geng-geng dia sedang berperang dengan orang Islam. Okey, itu daripada kafir musta'man ataupun kafir musta'min. 3. Yang keempatnya nama dia kafir zimmi. Kafir zimmi ni adalah kafir yang berada di bawah naungan pemerintah Islam. Jadi dia telah bayar kepada pihak pemerintah untuk menjaga dia. Jadi negara Islam jaga dia. Okey, ni kafir zimmi. Dia semua kafir, tidak boleh kita buat zalim kepada dia sebagaimana tidak boleh kita buat zalim kepada orang Islam. Sifat zalim bukanlah sifat orang Islam. Tidak boleh kita buat anaya. Tidak boleh kita menganiayai kepada orang bukan Islam. Apa yang dituntut oleh agama kita adalah kita mesti kena buat baik kepada semua orang, sama ada orang Islam ataupun orang bukan Islam. Tapi dengan syarat, selama mana orang bukan Islam tidak memerangi kita, tidak memerangi agama kita dan tidak menghalau kita daripada kampung halaman kita. Tapi kalau orang bukan Islam memerangi orang Islam, memerangi agama orang Islam dan menghalau orang Islam daripada kampung halaman mereka, maka ketika itu tidak boleh buat baik kepada golongan tersebut. Selama mana mereka itu tidak memerangi kita, tidak memerangi agama kita, selama mana mereka itu tidak menghalau kita daripada kampung halaman kita, maka selama itu kita kena buat baik kepada orang bukan Islam. Jadi 4 kategori orang kafir saat ni itu: kafir zimmi, kafir muahad, kafir musta'min ataupun musta'man, mesti kita kena buat baik. Selagi kafir harbi, kafir harbi tak boleh buat baik sebab dia bunuh orang Islam, dia rapah harta orang Islam, takkan nak buat baik kepada orang tersebut. Baik. Jadi yang kita nak bincang ni adalah luqatah. Barang yang tercicir tapi milik kepada kafir muahad dan kafir zimmi. Dan kita nak tahu mana milik orang Islam, orang kafir. Mungkin ada tanda. Sebagai contoh, kita jumpa salib mah. Sebagai contoh, kita jumpa dia salib mah. Salib mah bukan orang Islam, bukan milik orang Islam gitu. Milik orang bukan Islam. Dia ada hukum dia. Okey, kita tengok. Katanya wa'anil miqdam bin Ma'di Kariba radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala la yahillu dhu nabin min as-siba'i wala al-himaru al-ahli wala al-luqatu min malin mu'ahad wala al-luqatu min mali mu'ahad illa an yastaghniya anha, rawahu Abu Dawud. Maksudnya daripada seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikenali sebagai Miqdam bin Ma'di Karib. Nama dia Miqdam bin Ma'di Karib, seorang sahabat Rasulullah. Miqdam anak kepada Ma'di Karib radhiyallahu anhu. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ingatlah, kata Rasul, ketahuilah, mu kena ingat molek ni, tidak halal memakan haiwan pemangsa yang bertaring. Jadi kalau jenis binatang pemangsa, binatang buah,
yang bertaring, maka tidak boleh kita makan. Contoh rimau tak boleh makan. Singa tak boleh makan. Ketika darurah, hak tempat lain. Hak babi, hak jelas tak boleh makan. Ketika darurah boleh makan. Tak ada makanan lain, kalau tak makan, maka akan hilang nyawa. Maka tu dipanggil benda, ketika darurah, maka boleh kita makan. Ni ketika biasa. Oh, orang kata kalau makan daging rimau, jadi ada kelebihan-kelebihan dia. Oh, ada kelebihan-kelebihan dia. Ada ubat tu ubat ni. Boleh tak makan rimau? Tak boleh. Sebab dia? Sebab Rasulullah menyebut dalam hadis ini tidak halal. Maksud dia tidak halal, haram. Binatang pemangsa yang mempunyai taring. Satu. Yang keduanya kata Rasulullah, begitu juga tidak halal, maksudnya haram, keldai kampung. Kita ada keldai hutang, kita ada keldai kampung. Keldai hutang tu kuda belang. Keldai kampung, keldai orang awak pera lah. Tempat kita tak ada lah keldai tempat kita. Baik, keldai ni dia sejenis binatang yang kecil, dari kecil sikit daripada kuda. Lebih kurang macam kuda gitu, tapi kecil sikit. Baik. Jadi keldai Rasulullah larang. Tapi keldai mana yang Rasulullah larang? Keldai kampung. Itu Nabi SAW larang. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Daud. Di sana ada hadis yang lain yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahih beliau daripada Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, kata Sayyidina Jabir, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumal Khaybar, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaum Khaybar an luhumil humur. Maksudnya pada hari peperangan Khaybar, hari peperangan Rasulullah lawang dengan Yahudi Khaybar, pada hari tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang para sahabat makan daging keldai kampung. Sebelum daripada itu dibolehkan. Pada asalnya makan daging keldai dia bolehkan. Sebab orang Arab pada ketika itu makan je. Pada tahun Khaybar, tak silap ingat pada tahun yang ke-7 daripada hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ada larangan daripada makan keldai. Maka bermula daripada larangan tersebut, makan keldai adalah diharamkan kepada umat Islam. Baik. Berbeza dengan keldai hutang. Keldai hutang ni maksudnya kuda belang itulah. Kuda belang, hukum dia adalah dibolehkan. Ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikenali dengan Abi Qatadah radhiyallahu taala anhu, dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih bagi keduanya, yang mana Abu Qatadah dia telah buru kuda belang. Lepas tu dibawa sepotong daripada daging kuda belang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi makan daripada daging tersebut. Dan Rasulullah khabar kepada para sahabatnya, huwa halalun fakuluh. Kuda belang ni adalah halal, maka boleh mu makan. Baik. Seterusnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak halal juga al-luqatah, harta yang tercicir saat itu, daripada harta kafir muahad. Jadi kafir muahad sama juga dengan kafir zimmi. Harta dia yang tercicir tidak halal kepada orang Islam. Melainkan barulah halal barang itu tidak bererti bagi pemiliknya. Maksud benda tidak bererti bagi pemiliknya, benda sikit aja. Benda hak yang sikit je. Kalau misalnya benda tu kalau orang jatuh pun seminggu orang nak ingat, orang nak cari dah. Jadi kalau benda lagu tu, benda hak yang tidak bernilai, maka tu tidak menjadi masalah. Lipas Jepun, hak yang dia tinggal, kita tengok adalah masalik di lipas Jepun dia. Dia tak cari dah. Lipas hak yang tinggal gitu, hak jatuh gitu tak cari dah. Tambah-tambah hak jatuh sebelah aja. Dia tak cari dah. Baik, okey, hak tu tak ada masalah. Hak tu dibolehkan. Baik. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dalam kitab sahih beliau. Seterusnya kita masuk dalam perbincangan yang baru, iaitu perbincangan katanya babul faraid. Bab pada membincangkan tentang al-faraid, hukum faraid. Apa maksud hukum faraid? Faraid ni benda faraid. Faraid ni
Maksud faraid adalah, dia dua maksud faraid. Maksud yang pertama adalah ilmu faraid. Ilmu faraid adalah ilmu yang membincangkan tentang kaedah-kaedah untuk kita mengetahui siapakah ahli waris kepada si mati dan siapakah bukan ahli waris, dan setiap ahli waris dapat banyak mana daripada harta peninggalan si mati. Itu yang dimaksud dengan ilmu al-faraid. Ilmu al-faraid adalah ilmu yang membincangkan tentang siapakah ahli waris kepada seseorang dan siapakah bukan ahli waris, dan banyak mana ahli waris dapat daripada peninggalan si mati. Itu yang dinamakan sebagai ilmu al-faraid. Baik. Seterusnya katanya, An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alhiqul faraid bi ahliha fama baqiya fahuwa li awla rajulin dzakar, muttafaqun alaih. Daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, berikanlah bahagian-bahagian yang tertentu. Dia faraid di sini dengan makna bahagian-bahagian yang tertentu, bahagian-bahagian yang telah ditetapkan kepada pemiliknya masing-masing. Sedangkan bakinya adalah untuk ahli waris lelaki yang lebih dekat. Dia bak ni, dia payahlah sikit. Sebab kita kena tahu beberapa perkara sebelum daripada kita nak bincang hadis ni. Yang pertama, kita kena tahu siapakah ahli waris dan siapakah bukan ahli waris. Kita kena tahu siapa ahli waris, siapa bukan ahli waris. Baik. Okey, secara ringkasnya, ni kena dengar molek lah. Tak dengar molek tak faham bab ni. Kena dengar molek. Lepas tu kita kena pandai titih waris pula selagi. Okey. Kita kena faham dulu, apabila seorang meninggal dunia, tak kira lelaki ke orang puan, tak kira lah. Dalam masa yang sama, ketika dia meninggal dunia tu, dia meninggal harta. Atau cakap mudah, meninggal harta. Sebenarnya pusaka ni bukan hanya harta saja, ada lagi bab lain. Cuma kita nak cerita bab harta je. Sebab kalau kita nak cerita bab lain pula, jadi payah nak faham kan? Banyak perkara kena masuk, payah nak ingat. Okey. Bila seorang mati, dia meninggal harta. Maka ada orang yang hidup boleh mewarisi daripada harta peninggalan si mati. Okey. Soalannya, siapa yang boleh mewarisi daripada harta peninggalan si mati? Jawapannya adalah orang yang mempunyai sebab. Sebab ni dia ada hubungan dengan si mati. Sebab dapat pusaka dia ada 3. Yang pertamanya adalah perkahwinan. Apabila berlaku akad perkahwinan yang sah di antara lelaki dan perempuan, apabila berlaku akad perkahwinan yang sah, maka lelaki dan perempuan itu saling boleh mewarisi di antara satu sama lain apabila ada yang meninggal daripada salah seorang daripada keduanya. Kalau tu lelaki mati, bini boleh saka. Kalau suami bini mati, tu lelaki boleh saka. Dan apa suami boleh saka daripada bini yang mati? Kerana ada hubungan di antara orang hidup dengan orang mati. Hubungan dia tu, nama dia adalah perkahwinan. Apabila berlakunya perkahwinan, maka boleh saling mewarisi di antara satu sama lain. Bahkan kalau sekiranya berlaku perceraian sekalipun, masih lagi boleh saling mewarisi di antara suami dan isteri, tapi dengan 2 syarat. Syarat yang pertama adalah perceraian talak raj'i. Talak raj'i adalah talak kali pertama dan talak kali kedua. Okey, itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, isteri masih lagi berada dalam iddah. Dah habis lagi iddah. Tok lelaki cerai dia, duk semata bini mati. Tok lelaki cerai, duk semata bini mati. Cerai kali pertama atau kali kedua. Kali ketiga tak boleh dah. Kali pertama ataupun kali kedua.
Dan masa tok lelaki mati ataupun masa bini mati, bini satu saat itu masih lagi dalam iddah, dah habis lagi iddah tolak, maka orang yang hidup boleh mewarisi daripada orang yang meninggal dunia. Okey. Sebab yang pertama, orang yang hidup boleh pusaka daripada orang yang meninggal dunia adalah perkahwinan. Sebab yang kedua sekarang ni tak ada. Sebab yang kedua adalah walak. Walak ni dia melibatkan pemerdekaan hamba. Seorang dia memiliki hamba, apabila dia memerdekakan hamba, maka ada hubungan walak di antara dia dengan hamba dia. Apabila hamba dia meninggal dunia, tak ada ahli waris hamba dia, maka bekas penghulu boleh mewarisi daripada bekas hamba di atas sebab walak tersebut. Sekarang ni tak ada. Okey, dua. Yang ketiga, ni yang ketiga. Yang ketiga adalah kerana nasab. Apa ni kerana nasab? Kerana hubungan kekeluargaan, ada pertalian darah di antara si mati dengan orang yang hidup. Ada pertalian darah. Baik. Jadi apabila ada pertalian darah di antara si mati dengan orang yang hidup, maka orang yang hidup boleh mewarisi daripada si mati. Tapi bukan semua orang yang mempunyai pertalian darah. Bukan. Bahkan hanya golongan yang tertentu sahaja. Okey, siapakah yang dimaksud dengan golongan yang tertentu? Golongan yang tertentu itu ada sebanyak 21 orang. Ataupun 21 jenis. 21 jenis ni nak ingat pula payah pula mudah je sebenarnya. Okey, 21. Yang mana dalam 21 saat ni, orang lelaki 13, perempuan 8. 21, lelaki 13, perempuan 8. Betul tak? 13 campur 8, 21. Baik, kita pergi dulu lelaki dulu. Lepas tu nanti kita pergi perempuan. Orang lelaki dulu. Orang lelaki yang pertamanya adalah anak lelaki. Anak lelaki kepada si mati. Yang keduanya cucu lelaki daripada anak lelaki. Dia kena mikir sikit, cucu lelaki daripada anak lelaki. Ada orang tak faham cucu lelaki daripada anak lelaki. Dia cucu kita tok kita orang mati, mudah sikit. Cucu kita, ada cucu daripada anak lelaki kita, ada cucu daripada anak puak. Ahli waris hanya cucu lelaki hanya cucu daripada anak lelaki saja. Cucu daripada anak perempuan bukan ahli waris kita. Cucu kita, tapi dia tidak berhak mendapat pusaka daripada kita. Dia bukan ahli waris. Baik. Jadi hak yang dapat pusaka adalah yang pertama anak lelaki, yang keduanya cucu lelaki daripada anak lelaki. Cucu lelaki daripada anak lelaki ke bawah. Maksud dia ke bawah, kita lepas cucu dia cici. Cici lelaki daripada cucu lelaki daripada anak lelaki. Apa tu? Lepas cici dia kita bilang panggil cuik ke benda? Okey, kalau cuik lelaki daripada cicit lelaki, daripada cucu lelaki, daripada anak lelaki. Itu makna ke bawah. Okey, yang pertama anak lelaki, yang keduanya cucu lelaki daripada anak lelaki. Dua dah. Yang ketiganya ayah, ayah kepada si mati. Kita sebut kata anak, ayah, isteri, suami, semua sandar kepada si mati. Ya kadang-kadang ada orang silap Ada kadang orang silap dia kata minta nak tanya sikit bagi saka. Lepas tu siapa ahli waris? Dia kata yang pertamanya mak. Mak. Tak kena gitu. Mak siapa? Mak saya. Tak kena gitu, tak boleh cakap gitu. Tak betul kata gitu. Sekarang ni nak bagi saka siapa? Saka awak ke saka ayah awak? Saka ayah awak. Saka ayah awak bukan mak. Kena kata benda isteri. Boleh faham tak? Beza sebab mak lain, isteri lain. Orang bagi saka, dia kata mak itu boleh mak. Mak. Padahal bukan mak. Mak nisbah kepada orang bertanya. Sudahlah. Bukan nak bagi saka orang tanya hidup lagi nak bagi saka mana? Nak bagi saka orang mati tu kena nisbahkan kepada orang mati. Nak kata mak, kena kata benda isteri. Baik, jadi kita kena sandarkan kepada orang yang mati. Anak lelaki, cucu lelaki daripada anak lelaki. Dua. Yang ketiganya adalah ayah, ayah kepada si mati. Yang keempatnya datuk, tapi datuk sebelah ayah. Kita ada datuk sebelah mak, ada datuk sebelah ayah. Datuk sebelah mak bukan ahli waris kita. Hanya datuk sebelah ayah. Maksudnya datuk sebelah ayah, ayah kepada ayah kita. Ke atas. Apa dia ke atas?
Okey, saat ni ayah kepada ayah kita datuk. Ayah kepada datuk. Datuk kepada datuk ah. Siapa kata? Kira sendiri ya. Nampak tak kang? Ayah, datuk ni ayah kepada ayah. Ke atas ayah kepada ayah kita. Atas lagi ayah kepada ayah kita. Ha. Ayah. Lepas tu datuk ayah kepada ayah. Lepas tu ayah kepada datuk. Datuk kepada datuk. Ha, betul tak gitu? Nampak tak kang? Tak bening sebenarnya, mudah je kau. Ha. Okey. Anak lelaki, cucu lelaki. Lepas tu siapa lagi? Ayah. Datuk kena ingat sebelah ayah, ke atas. Pak dah. Berapa dah pak? Yang kelima, adik-beradik lelaki seibu sebapa. Kita ada adik-beradik lelaki seibu sebapa, ada adik-beradik lelaki sebapa, ada adik-beradik lelaki seibu. Kita dengan dia, pok dengan mak sama. Pok sama, mak sama. Tu adik-beradik seibu sebapa. Yang keduanya, kita dengan dia, adik-beradik sebapa, maksudnya mak berbeza, pok sesama. Ayah nikah ramai. Tapi mak dia mak lain, kita mak lain. Ayah sama, adik-beradik je kau. Tapi adik-beradik dia sebapa. Darah daging kita kau. Baik. Yang ketiganya adik-beradik seibu. Mak sama, ayah berbeza. Okey, adik-beradik dia ada 3. Adik-beradik lelaki seibu sebapa dan seibu. Okey, anak lelaki, cucu lelaki, ayah, datuk, adik-beradik lelaki seibu sebapa, adik-beradik lelaki sebapa, adik-beradik lelaki seibu. 7 dah. Lepas tu siapa lagi? Anak lelaki kepada adik-beradik lelaki seibu sebapa, anak lelaki kepada adik-beradik lelaki sebapa. Oh, payah kau. Anak lelaki kepada adik-beradik lelaki seibu sebapa kita. Lepas tu anak lelaki kepada adik-beradik lelaki sebapa. Anak dara kita. Tapi anak dara kita hak lelaki yang mana ayah dia tu adik-beradik seibu sebapa dengan kita. Satu. Anak dara kita hak lelaki, ayah dia tu ada adik-beradik lelaki sebapa dengan kita. Manakala anak lelaki kepada adik-beradik lelaki seibu dengan kita, dia bukan ahli waris kita. Okey, boleh faham tak? Nak cakap mudah gini, anak dara gini mudah. Ni mudah je. Kalau kita faham anak dara kita semua sekali dia ada 12. Kok mana pula anak dara 12? Anak dara dia ada 12. Tengok 12 ha? Kita ada adik-beradik lelaki seibu sebapa, adik-beradik lelaki sebapa, adik-beradik lelaki seibu. Adik-beradik perempuan seibu sebapa, adik-beradik lelaki adik-beradik perempuan seibu sebapa, adik-beradik perempuan sebapa, adik-beradik perempuan seibu. Nampak tak? 6 dah situ. Setiap seorang ada anak lelaki, anak puang. Adik-beradik lelaki seibu sebapa ada anak lelaki, ada anak puang. 2. Adik-beradik lelaki sebapa ada anak lelaki, ada anak puang. 2. Adik-beradik lelaki seibu ada anak lelaki, ada anak puang. 2. Betul tak itu? Adik-beradik perempuan seibu sebapa ada anak lelaki, ada anak puang. Adik-beradik perempuan sebapa ada anak lelaki, ada anak puang. Adik-beradik perempuan seibu ada anak lelaki, ada anak puang. Jadi anak dara kita berapa semua sekali? 12. Faham tak lagi? 12. Semua anak dara kita nak disaka belaka. Hak 12 orang nak disaka belaka. Dalam 12 orang anak dara kita, hak boleh saka 2 je. 12 orang saat ni tak disaka belaka, melainkan 2 saja boleh saka. Siapa hak yang boleh saka 2? Anak lelaki kepada adik-beradik lelaki seibu sebapa dengan anak lelaki kepada adik-beradik lelaki sebapa. Mudah je anak dara. Anak dara kita 12 saat itu semua tak boleh saka belaka. Kita tak gitu dalam kepala. Baik. Malaikat hak boleh saka siapa? Anak lelaki kepada adik-beradik lelaki dengan anak lelaki kepada anak lelaki kepada adik-beradik lelaki seibu sebapa dengan anak lelaki kepada adik-beradik lelaki sebapa. Anak perempuan kepada adik-beradik lelaki seibu sebapa, anak perempuan kepada adik-beradik lelaki sebapa tak boleh saka. Maksudnya hak lelaki boleh saka, hak puan tak boleh saka. Boleh faham ke tak? Anak dara kita hak puan tak boleh saka belaka. Hak boleh saka hak lelaki tapi daripada pok dia adik-beradik lelaki seibu sebapa ataupun adik-beradik lelaki sebapa. Jelas itu Okey. Anak lelaki, cucu lelaki, ayah, datuk, adik-beradik lelaki seibu sebapa, adik-beradik lelaki sebapa, adik-beradik lelaki seibu. Yang ke-8 anak lelaki kepada adik-beradik lelaki seibu sebapa. Yang ke-9 anak lelaki kepada adik-beradik lelaki sebapa. 9 dah Okey, 9. Yang ke-10 pok saudara seibu sebapa dengan ayah kita. Dia pok dara ni kalau kita tengok, kalau kita perhati molek, dia ada 6 pok dara. 3 sebelah ayah, 3 sebelah mak. Tak gitu? Pok dara kita ada 6, 3 sebelah ayah, 3 sebelah mak. Mana pula 3 sebelah ayah, 3 sebelah mak?
Ada pak dara kita dia dengan ayah kita adik-beradik seibu sebapa. Ada pak dara kita dia dengan ayah kita adik-beradik sebapa. Ada pak dara kita dia dengan ayah kita adik-beradik seibu. Sama juga dengan mak kita. Ada pak dara kita dia dengan mak kita seibu sebapa. Ada pak dara kita sebelah mak dia dengan mak kita sebapa. Ada pak dara kita sebelah mak dia dengan mak kita seibu. Okey, boleh faham. Pak dara kita hak nang saat ni tu nang. 3 sebelah ayah, 3 sebelah mak, semua tak boleh saka, melainkan 2 je boleh saka. Iaitu pak dara seibu sebapa dengan ayah kita dengan pak dara sebapa. Pak dara sebelah mak tak kira seibu sebapa ke seibu ke tak boleh saka belaka. Pak dara sebelah ayah hak seibu tak boleh saka. Hak yang boleh saka hanyalah hak yang seibu sebapa dengan sebapa. Okey, boleh faham? Boleh faham tak orang? Baik. Jadi pak dara kita hak seibu sebapa dengan ayah kita dengan sebapa ayah kita dapat saka. Jadi berapa dah? Anak lelaki, cucu lelaki, ayah, datuk, adik-beradik lelaki seibu sebapa, adik-beradik lelaki sebapa, adik-beradik lelaki seibu. Lepas tu 7 dah kan? Anak lelaki kepada adik-beradik lelaki seibu sebapa, anak lelaki kepada adik-beradik lelaki sebapa, pak saudara seibu sebapa, pak saudara sebapa. Berapa dah? 11. Tinggal lagi 2. Siapa lagi 2 kan? Baik, kan kita rakyat dah 13 tak ni kan? 2 lagi siapa? 2 lagi sepupu kita. Okey, sepupu kita semua sekali ada 24. Kok mana pula 24? Sepupu semua sekali ada 24. Dah kok mana? Sepupu 24. Okey, kita tengok. Kita ada pak sebelah ayah kita dulu. Ada pak saudara seibu sebapa dengan ayah kita, pak saudara sebapa, pak saudara seibu, mak saudara seibu sebapa, mak saudara sebapa, mak saudara seibu. Sebelah ayah. Nang. Sebelah mak juga nang. Nang campur nang 12. Setiap seorang ada anak lelaki, anak puang. Jadi semua sekali berapa? 12 kali daripada 2 jadi 24. Boleh faham ke tak? Sekali lagi ya. Payah Baik. Ulang sekali lagi. Sebab nak faham hadis ni Tidak nak faham oleh hadis ni. Kita kena faham ni dulu. Pak saudara kita campur dengan mak dara kita, sebelah ayah sebelah mak dia jadi 12. Betul tak 12? Pak saudara seibu sebapa dengan ayah kita, pak saudara sebapa, pak saudara seibu, mak saudara seibu sebapa dengan ayah kita, mak saudara sebapa, mak saudara seibu. Nang situ. Sebelah mak pun sama. Pak saudara seibu sebapa dengan mak kita, pak saudara sebapa dengan mak kita, pak saudara seibu dengan mak kita. Tidak gitu? Mak saudara seibu sebapa, mak saudara sebapa, mak saudara seibu dengan mak kita. Jadi nang sebelah ayah, nang sebelah mak. Jadi berapa? 12. Setiap seorang ada anak lelaki, ada anak puang. Anak lelaki, anak puang. Jadi 12 kali 2 jadi 24. Boleh faham dah 24 kan? Sepupu kita belaka 24. Semua sepupu kita 24 tak boleh saka belaka. Melainkan 2 orang je boleh. Maksudnya 22 orang tak boleh, 2 orang je boleh. Siapa sepupu kita hak boleh saka? Anak lelaki kepada pak saudara seibu sebapa sebelah ayah dan anak lelaki kepada pak saudara sebapa sebelah ayah. Okey, boleh faham. Anak lelaki kepada pak saudara, maksudnya sepupu lelaki kita, ayah dia dengan ayah kita adik-beradik seibu sebapa. Yang keduanya, sepupu lelaki kita, ayah kita dengan ayah dia adalah adik-beradik sebapa dengan ayah dia dengan ayah kita adik-beradik sebapa. Baik. Jadi berapa dah? 13. Okey, nampak dah 13 ha? Okey, 13. Hak puang pula tadi kita rayak berapa? 8. Yang pertama anak puang. 8 hak puang pula Anak puang 8. Anak puang yang pertama anak puang. Yang keduanya cucu puang daripada anak lelaki. Kita ada cucu perempuan daripada anak perempuan, kita ada cucu perempuan daripada anak lelaki. Cucu dok kira lelaki ke puang, kalau daripada anak perempuan bukan ahli waris kita. Dia hanya cucu daripada anak lelaki saja. Okey. Anak puang, cucu perempuan daripada anak lelaki. 2. Mak kita, mak yang melahirkan kita. 3. Yang keempat, siapa? Nenek sebelah mak. Yang kelima, nenek sebelah ayah. Kita ada nenek sebelah ayah, ada nenek sebelah mak. Nenek sebelah mak, mak kepada mak kita. Nenek sebelah ayah, mak kepada ayah kita. Ke atas lah. Tapi biarlah cerita atas, ke atas. 5 dah. Siapa lagi 3? Adik-beradik perempuan seibu sebapa, adik-beradik perempuan sebapa, adik-beradik perempuan seibu. 8 campur 13 saat ni, 21. Campur pula 2 orang lagi. Siapa 2 orang? Suami, isteri. Jadi 23.
23. Akhir 23 tu ahli waris kita tu. Cuma dia tidak mungkin 23 dia akan jadi 22 je. Sebab dia, sebab kalau orang lelaki mati tak ada suami. Kalau orang puan mati tak ada isteri. Okey, boleh faham? Jelas dah kan? Baik. Muslimin muslimat ini rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hadis ni kata Rasulullah, berikanlah bahagian-bahagian yang tertentu. Maksud dia bahagian yang tertentu. Maksud bahagian yang tertentu di sini adalah bahagian yang telah ditetapkan. Dia pembahagian pusaka kita kena faham adalah di sana ada kadar yang telah ditetapkan. Siapa yang tetapkan? Allah Ta'ala yang tetapkan. Sebab itulah salah. Ini tak betul tapi ada orang kita cakap. Salah orang kata bahawasanya pembahagian pusaka mengikut faraid adalah pilihan, bukan kewajipan. Itu adalah salah besar sebenarnya. Bukan salah kecil, adalah salah besar. Apatah lagi kalau orang cakap saat itu orang yang berstatus ahli ilmu. Hak tu kau mengarut. Kalau dia buka Quran, dia baca je, kaji sikit je, maka dia akan dapati perkataan bahawasanya pembahagian pusaka mengikut faraid adalah pilihan yang lah sekali, bukan kewajipan. Dia baca Quran, baca sikit je, maka dia akan sedar Allah salah, jauh langit bumi apa yang dipegang dengan apa yang termaktub dalam Al-Quran. Sebab perkataan faraid ini adalah perkataan jamak daripada faridah. Faridah ni adalah kadar yang telah ditetapkan. Siapa yang menetapkan kadar tersebut? Allah Ta'ala. Ketika Allah Ta'ala yang menetapkan kadar itu, Allah Ta'ala yang menetapkan kadar itu, tiba-tiba dikata mana? Dikata ini bukanlah kewajipan, ia adalah pilihan akhir. Itu salah. Okey, yang buat contoh lah. Hadis ni panjang lagi kita kena urang, waktu nak habis dah. Ya, lama nak sebut sikit. Buka surah An-Nisa ayat 11 12. Daripada surah An-Nisa 11 12 13. Buka surah An-Nisa. Mula-mula sekali ketika Allah Taala cerita tentang pembahagian pusaka, Allah Taala mula dengan perkataan yusikum. Yusikumullah. Maksud dia yusikum? Yusikum maksudnya Allah Taala memerintah. Allah Ta'ala perintah, Allah Ta'ala suruh. Ini adalah pesanan daripada Allah. Ini adalah pesanan daripada Allah. Yusikumullahu fi auladikum. Mula-mula ayat. Lepas tu, lepas daripada tu, Allah Subhanahu Wa Ta'ala katakan, faridatan minallah. Ni pembahagian pusaka adalah kewajipan daripada Allah. Dalam ayat saka, faridatan minallah. Kewajipan daripada Allah. Ayat berikutnya, Allah Ta'ala mati ayat banyak lagi cerah-cerah tu. Cuma kita nak pergi belakang sekali. Allah Ta'ala kata ni, tilka hududullah. Ni penghujung ayat pusaka. Buka dalam surah An-Nisa. Demikian itu yang Allah Ta'ala jelas tu tentang pembahagian pusaka tu, hududullah itu adalah batasan garisan yang telah ditetapkan oleh Allah. Itu adalah hudud. Batasan dan garisan yang Allah Ta'ala tetapkan. Tilka hududullah. Lepas tu, وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. Allah Ta'ala kata, وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. Sesiapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka Allah Ta'ala akan masukkan dia ke dalam syurga, kekal dalam syurga. Dan itu adalah kejayaan yang besar. Lepas tu, Allah Ta'ala kata, وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ. Sesiapa yang derhaka kepada Allah, wa yata'adda hududah, dan dia melampaui batasan Allah. Tadi garisan yang Allah Ta'ala tetapkan, dia melampaui, tidak ikut apa yang Allah Ta'ala tetapkan. Itu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran. Allah Ta'ala akan memasukkan dia dalam neraka Allah. Khalidan fiha, kekal dalamnya. Dan baginya azab yang hina. Baca ayat, ya Allah. Ayat yang begini menjelaskan tentang kewajipan pusaka. Tiba-tiba ada juga suara-suara sombang mengatakan pembahagian pusaka itu adalah pilihan yang terakhir, bukan kewajipan. Itu jauh tersasar. Cukup buka ayat Al-Quran saja. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala,
hadis alhiqul faraidha bi ahliha fama baqiya fahuwa li aula rajulin dzakar. Nanti insya-Allah kita akan sambung pada minggu-minggu akan datang. Nah, jadi untuk hari ini kita berhenti sini dulu sebab masuk habis waktu dah. InsyaAllah kita akan sambung pada minggu akan datang. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.